jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah, Allah bagi kita sihat, ya. Alhamdulillah hari ini tak hujan. Saya naik motor, masya-Allah. Sebab jalan jam. Tu gitulah kehidupan kita tuan-tuan. Dunia ni tidaklah begitu seronok. Dengan jalan jam, ada Covid pula tak habis-habis. Tak seronok. Mana seronok duduk atas dunia tuan-tuan? Baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun saja. Umur makin bertambah. Boleh dengar ni? Boleh dengar? Boleh. Kuat sangat. Umur kita makin bertambah, makin bertambah penyakit pula, masya-Allah. Kan, tak seronok. Kadang-kadang subhanallah, jiran pula tak kena bulu dengan kita. Tak seronok. Jadi begitulah kehidupan dunia. Dunia ini tempat kita cari bekalan, bukan tempat tinggal, ya. Kalau nak apa, macam mana gunakan dunia ni, Nabi SAW sebut, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini dicipta untuk kamu, dicipta untuk kita. Tapi Nabi sambung, wa antum khuliqtum lil akhirah, dan kita semua ni dicipta untuk akhirat. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya anak kita, rumah kita, keluarga kita, kita kena jadikan misi, moto hidup kita akhirat. Tak boleh dunia. Dunia ni tempat kita cari makanan. Sebab tu dunia ni tak ada masa untuk kita cari siapa betul, siapa silap. Ya. Fikir saya ni, saya selamat tak kejadian sirat? Saya selamat tak nanti nak jawab soalan? Patut kita kena risau. Saya lepas tak ni buat amalan saya ni? Tak ada masa tu tak untuk kita memikirkan orang lain. Subhanallah. Kenapa? Sebab kita ni kullu Bani Adam khata'. Setiap orang Bani Adam ini pendosa. Kita ni semua orang berdosa banyak. Ada orang bersih tu tak ada dosa, masya-Allah. Kotor kita, dosa banyak. Sebab tu kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
supaya sentiasa kita duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu, lagi-lagi majlis iman, cerita tentang wa rabbaka fakabbir, kebesaran Allah. Ingat saja-saja kita cerita kebesaran Allah, nampak macam tak ada apa, tapi di sisi Allah Subhanallah besar, kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, dan Allah Allah lah yang menggerakkan kita, Allah lah yang menyampaikan kita, bukan kenderaan yang sampaikan kita di surau An-Najah ini. Saya ceramah ni depan orang-orang baik, subhanallah, orang-orang yang ada kesedaran. 8 bilion manusia tuan-tuan, hanya ada 3 bilion saja yang kenal Allah dan kenal Rasul. 5 bilion lagi tuan-tuan kena jawab. Hari-hari Allah bagi rezeki, hari-hari mereka tak pernah sujud pada Allah, tak pernah kenal Allah. 5 bilion tuan-tuan, 5 bilion bukan sikit. Ni tuan-tuan saya dan tuan-tuan kena jawab depan Allah. Wahai Allah, apa kami buat pada agama hari ini? Nabi SAW telah, sebelum Nabi wafat, Nabi telah beritahu pada sahabat. Nabi SAW telah beritahu, wahai semua sahabat, selepas aku wafat, siapa nak sambung kerja dakwah ini? Tuan-tuan, kita kena jawab. Kita, ustaz, isteri saya dah tutup aurat dah, anak saya 5 orang dah hafiz dah ustaz, saya dah tiap malam tahajud, saya dah datang surau solat berjemaah, gaji pun besar dah ustaz, lepas pencen pun kalau separuh gaji pun dapat 10,000, masya-Allah. Bisnes banyak ustaz, jadi sungguh cukup dah ustaz, selamat dah tu. Tidak tuan-tuan, Nabi SAW miftah khazanah, kunci khazanah bumi ni tuan-tuan. Nabi SAW bukan lapar macam kita. Kita ni masya-Allah, jap lagi makan, jap lagi makan, jap lagi makan. Nabi SAW kehidupannya seluruh telah dikorban untuk agama. Sebab tu tuan-tuan, cintai Nabi menjadi rukun untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tinggal cinta Nabi, tak selamat. Bila masa cinta Nabi, Maulidul Rasul? Tidak. Bila masa makna hijrah? Tidak. Bila masa daripada bangun pagi, Nabi ajar kita cinta pada doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nabi ajar kita doa tuan-tuan. Sampai tidur, balik tidur semula, Nabi ajar doa. Bukan saja itu tuan-tuan, kan? Ni berapa kali kita keluar masuk masjid, berapa banyak doa kita baca. Keluar masuk tandas, naik kenderaan, kadang kita lalai. Kenapa tuan-tuan? Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, iman kita tidak seperti sahabat. Walaupun kita iman, subhanallah, kan? Alhamdulillah ni saya bercakap, insya-Allah subhanallah ni, mudah-mudahan kita semua ni orang-orang, ya, calon-calon ahli syurga, subhanallah. Sebab apa tuan-tuan? Subhanallah, iman kita di akhir zaman ni tak sama macam sahabat. Perjuangan mereka dengan darah dan nyawa, kan? Ni saya nak cerita. Saya biasa bawa hayatul sahabat, tapi yang malam ni saya cerita sampai dalam masa Isya ni, kita cerita tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ni tuan-tuan, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita faham dalam bahasa kita ni, magic, luar biasa. Tetapi antara Allah bagi nusrah, kebantuan kepada para anbiya, para nabi dan rasul adalah mukjizat. Sebab itu mukjizat adalah perkara luar biasa
yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Jadi banyak. Ada mukjizat yang subhanallah tidak semua sahabat melihat mukjizat. Mukjizat Rasulullah ni banyak sallallahu alaihi wasallam. Hampir kata ulama 1200 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sahabat menyaksikan mukjizat tersebut. Saya bagi contoh dalam Tabuk, pergi di Tabuk. Dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada dua orang sahabat supaya jangan menyentuh air perigi di Tabuk. Dua sahabat tadi sentuh air tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati ataupun memarahi mereka, kerana aku telah pesan jangan sentuh. Jika kamu tak sentuh, pasti air ini akan mengalir sampai hari kiamat. Mukjizat. Subhanallah. Jadi ada mukjizat, hanya sahabat sebilangan yang sahaja yang menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua. Tetapi antara mukjizat yang mana kekal sampai hari kiamat, subhanallah, itulah Quran. Mukjizat Quran disebut mukjizat maknawi. Nampak macam mushaf saja, tetapi bila siapa yang sepenuh mengikut apa yang ada di dalam Quran, Quran ni banyak subhanallah ilmu di dalamnya, tentang hikayat kisah para anbiya yang lampau, perubatan, akidah, semua fiqh, semua dalam Quran. Maka dahlah diberi kita Quran, diberi lagi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamun anbiya, khatamun nubuwah, penutup para nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, jadi sepatutnya kita kena didik kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan mesti mengikut apa yang telah digariskan atau tadi ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Jadi mukjizat Al-Quran ini juga disebut sebagai mukjizat maknawi. Dia kena kaji, kena fikir dengan akal, baru kita nampak subhanallah air masin dengan air tawar tak bercampur. Contoh, dunia ni akan kiamat, ya, hancur lebur. Semua ada di dalam Al-Quran. Ni mukjizat. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagi mukjizat yang kita cerita, iaitu mukjizat hissi. Mukjizat hissi ini adalah mukjizat yang dilihat, tetapi kita tidak melihatnya lah. Tetapi pasti dan pasti kita beriman dengannya. Antara contohnya Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kita solat. Mi'raj Nabi diberi hadiah, iaitu solat. Perintah solat yang asalnya 50 waktu jadi 5 waktu, subhanallah. Hadiah kepada kita sampai hari ini kita masih subhanallah masih melaksanakan solat kefarduan itu. Tapi sayang tuan-tuan, kita ni sebelum saya masuk ni, kita ni tak insaf. Saya sendiri dan kita semua, Covid dah menjadi-jadi, tak insaf juga. Dulu surau masjid ditutup, duk komen, bila nak buka masjid ni salah menteri ni. Suka sangat salahkan orang. Allah bagi sikit-sikit buka surau masjid, tak? Tapi tak penuh juga surau An-Najm ni. Ni apa masalah tuan-tuan? Apa tandanya? Kita belum bertaubat bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Kan? Ni anak muda saya risau ni, ini ayah-ayah. Mana kawan-kawan yang kita, yang anak-anak kita, yang anak-anak muda? Syababul Muslim, umur 21, 25. Kan? Ni kita kena sedar diri, tuan-tuan. Allah turun pula baru ni ujian lagi, banjir, ya? Banjir, masih lagi banjir.
Kita risau dah. Minta maaf sebut tuan-tuan. Kita lah semua ni. Patut kita munajat sungguh-sungguh pada Allah. Kita baca setiap rumah, hidupkan suasana Quran. Allah akan bagi nusrah bantuan. Saya yakin tuan-tuan, Allah akan beri kita nusrah bantuan jika semua kita kembali kepada Allah. Saya terlibat dengan bantuan di Panjir dah. Ada beberapa ni sahabat JSP. Kita banyak aktiviti kebajikan sampai di ulangan. Saya 5 hari di ulangan. Pun tuan-tuan, kadang-kadang kita sedih, kita turun kan, bantu cuci. Bila tanya soalan, cuba tanya, solat dah ke belum? Kadang pukul 7 duk cuci lantai ni, solat pun tak solat asal lagi. Balik tak kita pada Allah? Minta maaf bukanlah di mana-mana dah, siapa-siapa saja. Kita bila Allah beri kita ujian, tuan-tuan, musibah ini peringatan daripada Allah supaya kita merenung diri kita. Tak payah nak salahkan orang lain lah. Oh ni lah maksiat berluasa ni. Tuan-tuan, kita rasa berzina, minum arak, tu maksiat. Rasuah tu maksiat. Kita tak rasa kita tak buat dakwah tu dosa, kan? Tak rasa saya tak buat dakwah, tak apalah, anak saya dah hafiz dah, anak saya masuk buat PhD, tak rasa apa. Bila ada orang saudara kita belum solat, kita tak rasa apa. Tuan-tuan, itu juga dosa. Kita tak rasa bila kita solat di rumah, kan? Solat je lah. Tapi kita tak amalkan sunnah. Antara sunnah Nabi tekan adalah solat berjemaah lelaki yang balik di masjid. Rugi tu kan, subhanallah. Ni bangkit anak muda ni. Saya suka dengan anak muda, sebut anak muda, kerana tuan-tuan lalu anak muda ke tuan-tuan makin muda. Subhanallah, tuan-tuan, kita lalui zaman muda. Kita semua ni ada dosa. Kita, subhanallah. Jadi kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ujian Allah bagi ujian pada kita. Jadi patutnya kedatangan ataupun ujian COVID kan, yang tak reda lagi ni, kita jadikan dia sebagai apa ibrah daripadanya. Ini kita boleh ambil. Ya? Jadi masjid dah buka, maka tuan-tuan 3 perkara tuan kena buat. Boleh insya-Allah. Pertama, hidupkan rumah tuan-tuan. InsyaAllah COVID ni masjid tak tutup dah hari, insyaAllah. Dengan 3 perkara tuan-tuan buat. Pertama, kata guru saya, tuan-tuan hidupkan rumah suasana agama. Baca taklim dan Quran di rumah. Baca Quran. Paling kurang sebelum tidur, ajak keluarga baca surah Al-Mulk dan surah Sajdah. Baca tak? Kalau di madrasah, di mahak saya, baca lah. Kan? Kalau kita kuat iman, Masya Allah, sebelum balik kita bacalah di surah. Sini baca. Lepas Isyak baca Allah. Sempat kan? Paling kurang baca Quran. Pertama kan, perbuatan ini mengundang nusrah. Baca Quran, baca hadis tuan-tuan. Boleh insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan, insya-Allah, insya-Allah saya yakin COVID ini akan hilang insya-Allah. Dengan cara apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan buat dakwah. Tuan-tuan buat dakwah dan niat dakwah. Kan? Tak mampu buat dakwah, niat dakwah. Saya ikut cara Nabi ni supaya orang ikut juga cara Nabi. Saya infak, sedekah supaya orang lain buat sedekah. Saya turun buat kebajikan. Itu juga tuan-tuan niat dakwah. InsyaAllah Allah bersama dan bantu kita selagi mana kita tuan-tuan perkataan kita qaulan sadida. Tuan-tuan, qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah jawab dalam Quran sikit. Aku ampunkan kamu. Jika perkataan kita, kata ulama, qaulan sadida ni maksudnya perkataan dakwah ila Allah, mengajak pada Allah. Tuan-tuan, apa lagi perkataan? Kita sembang kedai kopi, cari sikit, bual sikit dakwah. Kan? Duk cerita banyak sangat bisnes.
keuntungan akhirat ni sahabat tuan-tuan. Kan subhanallah, beza sahabat dengan kita. Seorang sahabat Nabi namanya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sayyidina Tha'labah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, pakaiannya dia ni sahabat yang paling awal, paling subhanallah, paling lewat sampai masjid dan paling awal balik rumah. Ni sahabat Nabi. Paling lewat, orang dah imam dah kata dia. Tapi bila Nabi SAW imam, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok Tha'labah dah pergi. Ni sahabat Nabi SAW. Dulu sunnah Nabi ni tuan-tuan, bila ada sahabat yang 3 hari je dia tak datang masjid, tak nampak dia, kita akan pergi ziarah rumah dia. Ini sahabat. Kita seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita pun mesej kawan dalam grup surau, lama tak nampak. Lama tak nampak. Sekejap lagi dia pun datang, sebab malu kan dalam grup. Datang-datang ada pula mulut selupa kan? Di kalangan orang yang kita kenal kadang-kadang dia kata, hang hidup lagi. Masya Allah, orang tu baguslah dia datang ke surau. Kita duk boleh selupa, hidup lagi hang ni. Ya tuan-tuan, sahabat dulu 3 hari dia tak datang. Kita tuan-tuan kalau ada AJK kalau ada saudara kita ni di sekitar surau An-Najah ni tuan-tuan, tugas dakwah ni bukan tugas imam, bukan tugas Tok Bilal, bukan tugas AJK surau. Yang panggil orang solat ni tuan-tuan bukan speaker. Yang panggil orang ni tuan-tuan, pertama hidayah lah. Yang kedua bergerak. Bergerak. Tuan-tuan, dakwah bergerak. Kenapa sirah tuan-tuan? Kenapa runtuhnya zaman khilafah? Antaranya dakwah dipisahkan dari kehidupan. Kita tak buat dakwah sungguh-sungguh. Ni sekitar Najah ni hampir 300-400 rumah. Cuba seminggu sekali tuan-tuan AJK buat satu group AJK kan. Saya cadang sikit sebab saya pun buat. Setiap minggu hari Rabu kita lepas maghrib ataupun lepas asar. Biasa waktu kerja kita lepas asar kerja lah kan, kita masih kerja penat. Ataupun lepas isyak atau lepas maghrib kita buat ziarah siapa saudara kita yang tak datang lebih 3 hari. Tuan-tuan dapat pahala. Wish, subhanallah. Tuan-tuan, ada orang berdakwah sebab duit. Ada orang dakwah ada kewangan yang kukuh. Tuan-tuan, ada jemaah yang dakwah tak minta bayar. Pergi rumah ke rumah, ketuk pintu. Tuan-tuan tanya dia, bayar? Mereka lebih fikir, saya tak mampu buat macam orang buat tuan-tuan. Hebat. Kita kata apa tak? Kan? Dakwah tuan-tuan. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Itulah perkataan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jaga keturunan kita. Lepas solat baca doa ni. Ya, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baca doa. Tuan-tuan, kita ni tak berganjak melainkan bantuan Allah. Sampai Nabi ajar pada Muaz radhiyallahu anhu, ajar doa lepas solat ni, lepas solat baca doa. Ajar doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, lepas solat baca doa ni, ya Allah bantu aku ala dzikrika, sentiasa mengingati engkau. Mengingati Allah pun Allah suruh kita berdoa minta bantu pada Allah. Ni sebab tu kita baca doa, banyak doa Nabi ajar ni, ya muqallibal qulub. Jangan rasa kita dah solat dah rasa istiqamah. Susah tuan. Sebab manusia ni dia mudah terpengaruh dengan persekitaran sekitar. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantu aku membaiki ibadahku. Baiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah tak habis ni.
Subhanallah. Kita sambung situ insya-Allah. Baik, mukjizat yang pertama. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu satu ketika turun dan berhentinya hujan setelah Rasulullah berdoa. Ni kalau ada orang soleh, kalau minta doa kat dia. Kita musim hujan kan. Maka tuan-tuan, dua keadaan. Pertama kemarau, yang kedua hujan lebat. Maka kita cerita. Ketika itu juga Allah telah memakbulkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi turun daripada mimbar. Mimbar tu kan, ni mimbar kita. Ni dia tak bocor lah zaman Rasulullah. Nabi baca khutbah, kadang-kadang waktu hujan sampai basah janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bocor. Kan? Kita subhanallah. Ni dah hebat sehingga membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan daqala al-masjid yawm al-jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaqtul. Faqal, ketika itu kata Anas, seorang lelaki telah masuk di dalam masjid pada hari Jumaat daripada pintu mimbar belakang ya, masuk. Sementara itu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Dia berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qa'imun yaqtul. Dia berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, halakatil amwal. Wahai Rasulullah, harta benda kami ni rosak. Harta benda kami ni rosak sebab kemarau ni harta benda rosak. Dan wanqata'ati subul, dan jalan-jalan sekitar kami ni telah rosak, putus. Maka fad'allah an yughithana farafa'a yadayhi thumma qala. Maka baginda dan berkata, lelaki tadi dia berkata pada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, harta benda kami telah rosak dan jalan-jalan terputus. Maka wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada kami. Dia minta Nabi supaya doa turun hujan. Maka tuan-tuan, Nabi SAW serta merta mengangkat tangan dan berdoa. Tuan-tuan jangan minta pula ni baca doa, kan nanti hujan pula nanti lama. Nabi SAW telah baca doa. Kalau hujan kita doa apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ni bermanfaat. Ya, hujan yang bermanfaat. Nabi SAW telah angkat tangan dan Nabi doa, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkanlah hujan pada kami, turunkan hujan pada kami, turunkan hujan pada kami. Kemudian subhanallah, ini disebut dalam hadis Bukhari ya. Wallahi ma nara fis sama min sahab wala qaza'atin wa ma bainana wa baina sab'in min baitin wala dar. Subhanallah. Hujan ni kami tidak melihat pun sedikit awan mendung di awan di langit fis sama, dan di antara kami dengan bukit Safa tidak ada rumah dan bangunan apa pun, maknanya tiada apa menutupi mereka, maknanya panas terik. Faham tak? Boleh insya-Allah. Kemudian serta merta daripada belakang ni sebut ni summa amtarat fala wallahi ma ra'ayna syamsa sittan. Kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Subhanallah. Maksudnya apa? Hujan lebat. Demi Allah, sebelum itu sejurus Nabi berdoa, maka turunlah hujan yang lebat. Wallahi
ma ra'ayna syams sittan, kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Tuan-tuan jangan doa lah, takut kita bukan 6 hari, 6 bulan nanti ya. Kemudian subhanallah, lepas tu dah 6 hari dah berapa? 6 hari. Kemudian masuk hari yang ke-7 tu, maknanya seminggu lah. Maknanya khutbah yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berulang semula. Masuk seorang lelaki, maka Jumaat berikutnya dia berdiri semula di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'atis subul. Ya wahai Rasulullah, hujan lebat sangat, habis harta benda kami ni. Kan habis harta benda kami. Habis jalan-jalan putus, dia kata. Maka wahai Rasulullah, berdoalah kepada kami supaya Allah memberhentikan hujan ini. Maka Rasulullah SAW telah mengangkat tangan baginda Nabi SAW dan berdoa. Ini dalam hadis Bukhari. Tuan-tuan biasa doa ni kan. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala akalim wadhirab wal butuni awdiya wa manabitish syajar. Ya Allah, hadis Bukhari. Ya Allah, turunkanlah hujan ini, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukan hujan ini yang merosakkan kami. Ya, kemudian turunkanlah hujan ini juga ya wahai Allah di sekitar lembah-lembah kami. Ya, di sekitar bukit-bukit, gunung ganang dan sekitar pohon-pohon. Ya. Kemudian subhanallah, qala fa aqla'at wa qarajna namshi fi syams fi syams. Maknanya Anas beritahu, maka hujan pun berhenti dan kami keluar dari masjid dan berjalan di bawah cahaya matahari. Subhanallah. Maknanya apa? Hujan telah berhenti. Apa pengajarannya tuan-tuan daripada hadis ini? Pertama pengajarannya, doa, tuan-tuan, doa adalah ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata orang beriman. Tuan-tuan usahalah macam mana, tapi kalau kita tidak berdoa, tidak menjaga hubungan dengan Allah, kita akan jadi susah. Tuan-tuan, doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Maka kita banyakkan doa. Nabi ajar kita doa, tuan-tuan. Daripada bangun tidur Nabi ajar doa, sampailah kita tidur semula Nabi ajar doa. Masuk rumah baca doa, keluar rumah bismillahirrahmanirrahim baca doa. Malah bagi salam pun doa. Subhanallah. Tapi kita amal tak tuan-tuan? Subhanallah. Dalam solat pun ada doa. Kan? Tapi kita subhanallah, kita ni iman lemah. Kadang-kadang ada masa kita doa, kadang-kadang kita tak doa. Kadang di kedai makan pun kita malu nak angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ya, malu apa tuan-tuan? Ya? Jadi kita tak perlu malu ya. Kemudian subhanallah, yang kedua, hujan merupakan tanda kasih sayang Allah. Allah ni, hujan itu rahmat. Tapi juga hujan itu boleh turun dalam keadaan ujian. Ujian. Tuan-tuan, musibah ni oleh kerana kita tak buat dakwah bersungguh-sungguh. Orang semakin hari makin bebas buat maksiat, penzinaan semakin banyak, minum arak dah tak dikawal, kan? Fitnah sana sini, bersangka buruk sana sini. Akhirnya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dakwah tidak berjalan, maka Allah uji, Allah turunkan musibah. Bukan sahaja musibah turun kepada orang yang jahat. Ini kena ingat. Apa maksudnya tuan-tuan? Musibah juga turun kepada orang-orang yang baik. Di sekelilingku, dia tak ada bagi-bagi turun ni. Tak ada. Tapi bagi orang beriman, Allah bagi tahu dulu. Pertama, anggap sebagai ujian. Yang kedua, Allah suruh sabar.
Kan kita kadang-kadang jumpa kawan ini tipu musibah, ditimpa ujian ni, kita kata apa? Sabarlah. Kawan tu tengok murut merah je muka. Kan dalam hati dia pun cakap, kau boleh dah sabar. Kau tak kena lagi. Kan? Rumah kau selamat, tingkat 4. Rumah saya ni masya-Allah, saya pergi Langat, tengok saya berdiri pun tuan, paras air apa nama tanda bekas banjir tu lebih kurang 8 kaki, 8 kaki tinggi. Kan? Allah uzi. Tapi itulah tuan. Apa tandanya? Allah nak suruh kita muhasabah, ya. Kemudian subhanallah, cepat masa. Saya kalau bercakap sebab saya biasa mengajar. Jadi lamalah tuan-tuan, boleh insya-Allah kita lama lagi ni. Ni banyak 1200 mukjizat. Sini ada kuliah Ustaz Jafri, tak ada. Tak ada kuliah Ustaz Jafri. Saya nak promote sikit buku Abi, buku Ustaz Jafri. Buku ni harga RM39. Saya dah minta ijazah dan minta izin untuk kongsi ilmu. Buku ni ditulis oleh beliau, ya. Jadi saya ambil untuk kuliah saya lah. Jadi mudah-mudahan ada keberkatan dan juga pahala kepada Abi Ustaz Jafri sendiri insya-Allah. Banyak ni mukjizat ni. Jadi tuan-tuan boleh belilah insya-Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan jadi saham kita untuk kita mengenali keyakinan kita kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subhanallah, saya baca Melayu lah, sebab matanya panjang. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menyatakan, ni hadis ya. Apa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya adalah 1400. Oh, ramai sahabat. Berapa ramai sahabat? Lebih kurang 120,000 sahabat. Ada riwayat sebut 114, ada sebut 118, ada sebut 100,000 sahabat Nabi. Ramai. Ada sahabat yang asyarul bashar, jamu syurga. Sahabat ni semua Islam, semua mati dalam Islam, dan para sahabat ni radhiyallahu anhum ajma'in. Ni sahabat Nabi. Sahabat mereka yang hidup zaman Nabi dan melihat dan bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan sahabat, tapi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah berdoa, ya Allah jadikan umat kami ni umat Nabi, ya Allah. Tak pernah. Siapa pilih jadi umat Nabi? Siapa pilih tuan-tuan? Nabi pernah pilih ya kita ni jadi umat? Nabi pun tak kenal kita. Tapi Nabi kenal umatku nanti, mereka yang kita ni umat final. Tuan-tuan, kita ni final ni, umat terakhir, yang paling lewat lahir tapi paling awal masuk surga. Umur berapa umat Nabi ni? Baina sittin wa sab'in, 60-70 tahun. Lama hidup? Allah sekejap aja kan. Saya rasa macam saya baru umur rasa. Sekejap kan. Tuan-tuan dekat rasa macam baru kahwin, nikah semalam, masya-Allah. Mudah ni rasa. Tapi tak seronok tuan-tuan dunia. Dengan jalan jam, dengan kalau lapar kena cari kedai makan, kena bayar pula. Tak seronok hidup dunia tuan-tuan. Di mana seronok? Subhanallah. Itu kampung kita sebenar. Kampung kita bukan Sabah, bukan Kelantan, bukan Perak. Itu kampung yang tak original. Tak original. Kampung ori kita akhirat. Ini sahabat, subhanallah. Subhanallah, masuk waktu. Saya kena habiskan. Sini tak apa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai. Ada sahabat yang kita tak kenal pun. Tak pernah. Nama ya Allah, pelik nama. Tak pernah dengar. Bukan pelik, kita je tak pernah dengar. Tuan-tuan, sebab tu di rumah kita pastikan 2 kitab ni ada. Bukan selain daripada banyak kitab lah. Di sini pun ada pun. Hayatus Sahabah dan juga Sirah Nabawiyah. Perkim ada kitab tu kan.
Saya ambil kitab yang Perkir punya, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Maktub, kan? Dalam kat rumah kita sebelum tidur saya dulu baca lah, suka baca buku, kan? Bab sirah, bab hayatus sahabat, banyak nama-nama sahabat yang kadang-kadang kita jarang dengar, kan? Ini bagi nama anak, Masya Allah, macam-macam nama anak, bagilah nama sahabat, nama anak sahabat. Umar, Masya Allah. Bagi nama Khalid Al-Walid. Bagi nama Abu Hurairah. Bagi nama perempuan Fatimah. Ini kita, Allah, Fatimah, nama macam tuan-tuan, jamin syurga. Didoa oleh Nabi SAW. Aisyah doa, Nabi doa kepada Aisyah setiap kali lepas solat masuk syurga. Nabi berkata, wahai Aisyah, kamu gembira tak aku doa? Wahai Rasulullah, siapa tidak gembira doa yang pasti akan Allah makbul? Gembira. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Nabi berkata, wahai Aisyah, kamu tahu tak, doa ini juga aku telah baca kepada umatku setiap kali lepas solat. Selepas solat Nabi doa untuk kita, ya Allah, tuan-tuan. Nabi doa, in tu'adzibhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, jangan engkau in tu'adzibhum, jangan engkau azab mereka, jangan engkau turunkan azab pada mereka. Fa innahum ibaduk, mereka ni hamba-hamba engkau, wahai Allah. Nabi doa tuan-tuan lepas solat. Nabi sujud lama sampai turun Jibril bawa pesanan Allah, bagi tahu, wahai Rasulullah, Allah pun kirim salam pada kamu. Allah suruh kamu jangan terlampau sedih, takut-takut nanti kerana kesedihan kamu menyebabkan kamu mati, kamu meninggal. Sesungguhnya kamu diutus untuk memberi kabar pada kita supaya jangan degil atas dunia, jangan kita jauh daripada Allah. Nabi SAW seperti seorang lelaki yang memadamkan satu unggungan api yang marak, yang besar. Nabi padam. Kita ibarat seperti burung-burung karkatu-karkatu, kuku-kuku yang datang pada unggungan api. Kita rasa dalam api ada kenikmatan. Nabi bagi tahu, aku tarik tangan mereka, aku selamatkan mereka. Inilah Nabi SAW, tuan-tuan. Hari ini kita nak tarik umat ni, tuan-tuan, selamat. Nabi dah tak ada. Nabi dah tinggalkan kita kerja. Nabi tanya sahabat, siapa nak sambung kerja lepas aku dah tak ada ni? Kita, tuan-tuan, orang dah tak minat mengaji agama, orang dah tak minat baca Quran, sebab kita tak sungguh-sungguh buat dakwah. Datang masjid pun tak rasa apa, tidak cinta pada masjid, tiada cinta pada ilmu. Kita umat akhir zaman, tuan-tuan. Ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wahai Allah, jangan engkau azab mereka, mereka semua hamba-Mu. Wa in taghfir lahum, wahai Allah, jika engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana, wahai Allah. Hari ini kita doa, tuan-tuan, anak muda jauh daripada agama. Salah siapa? Bukan salah, tuan-tuan, bukan salah anak muda, salah kita. Kita tak turun padang. Kita kadang syok sendiri dengan kehidupan kita. Kita jadikan dakwah ni part time saja. Kita tak jadikan dakwah maksud hidup kita. Akhirnya, tuan-tuan, agama makin jauh. Agama kita cuma faham sebagai solat, puasa, pointer Rasul, ma'al hijrah, Ramadan, ada kematian, ada khatam Quran, ada kenduri kendara, ada masjid, baru kita faham itulah agama. Bukan, tuan-tuan.
agama ini, inna dina indallahi Islam, Allah redha agama ini Islam. Islam itulah cara hidup. Kita kena bangkit tuan-tuan. Kita kena berjuang sungguh-sungguh. Jadikan rumah kita sebagai saham ataupun sebagai medan untuk jambatan masuk ke syurga Allah. Jadikan rumah-rumah kita cahaya-cahaya iman, dihidupkan dakwah di dalamnya. Anak-anak kita usahakan jadi da'i. Bukan sekadar jadi da'i TV itu. Jadi da'i yang bawa umat ini. Seperti Nabi beritahu tadi, aku seorang lelaki yang mana menarik menyelamatkan kamu terjun di dalam api neraka tersebut. Kita tuan-tuan, tidakkah ada kerinduan kita pada Nabi? Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnah aku, maka dia cinta pada aku. Barang siapa yang man ahabbani, siapa yang cinta pada aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti dalam syurga. Tidakkah ada sedikit perasaan tuan-tuan kita untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi penuh dengan cinta pada umat. Kita hari ini tuan, kena ada cinta, kena ada fikir risau, kena ada kasihan, kena ada kerisauan, kena lihat umat ini dia berdosa macam mana pun. Ya Allah, dia umat Nabi, dia belum Islam, kita doa bangun malam, ya Allah bagi dia hidayah, ya Allah. Ini kerja siapa tuan-tuan? Kita semua. Boleh insya-Allah. Ya, ini dah masuk waktu dah. Tuan-tuan, banyak lagi mukjizat ni tak sempat saya nak syarah lah. Jadi saya minta kita semua tuan-tuan, lagi-lagi anak muda, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan lalai sangat. Kita yang nak makin menghabiskan sisa-sisa hidup, bila-bila kita boleh balik pada Allah. Dalam kitab Imam Al-Ghazali, dia sebut bila umur kita dah lebih 40, yang terakhir saya nak bagi tahu ni, Bidayatul Hidayah, bila dah masuk umur 40, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kamu 4 perkara kamu kena buat. Pertama kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, kamu kena buat baiki solat, belajar kualiti solat. Umur 40 kita belum faham lagi maksud solat, rugi. Baiki solat, angkat takbir sungguh-sungguh. Kalau solat umur 40 tahun ke atas masih lalai, baca pun masih lagi laju, subhan rabbiyal azim pun tak faham. Tuan-tuan, kita belum jadi hamba Allah yang boleh masuk syurga Allah. Rugi. Baiki solat, kualitikan solat, baca sungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi beritahu, bila umur 40 ke atas, baiki solat. Yang kedua, baiki wirid. Pagi petang jangan tinggal doa zikir maksurat. Zikir maksurat pagi petang jangan tinggal. Rugi. Asbahna ala fitratil Islam. Baca, ini lagi musim musibah. Baca zikir setiap pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Semua itu zikir Nabi SAW. Zikir setiap kali lepas solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan tinggal zikir ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian zikir, baca ayat kursi. Jangan kejar sangat dunia ni tuan-tuan. Kita tak mampu nak kejar, tertinggal kita. Tak ada keuntungan. Falyanzur bima yarju. Nabi kata dunia ni seperti kamu ambil jari kamu celup pada lautan yang luas. Lautan yang luas, mata memandang itu adalah nikmat-nikmat syurga.
sedangkan titisan dia ada di jari kamu yang satu titis sahaja. Itu adalah dunia yang kita semua rebut, tuan-tuan. Tak ada nilai, tiada nilai, tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita tak faham maksud Allah hantar kita di atas dunia, akhirnya kita jadikan dunia ini macam maksud hidup kita. Sedih. Jadikan maksud hidup kita akhirat, tuan-tuan. Kenali akhirat. Risau untuk amalan kita, risau titian sirat kita, risau saya, tuan-tuan, macam mana saya nanti nak meniti titian sirat. Orang panggil kita ustaz, orang panggil kita imam, orang muliakan kita bos, tuan. Orang pandang kita, sanjung kita. Tapi di akhirat saya takut dan kita semua kena risau. Allah bagi tahu di atas dunia kamu buat bukan kerana Allah, bukan kerana aku. Hari ini aku iktiraf, aku bagi tahu bahawa amalan kamu muflis, tiada sikit pun amalan untuk kamu. Wahai malaikat, tangkap lehernya, campakkan masuk neraka. Tiada apa lagi, tuan-tuan, kita harap. Ketika itu tiada guna menyesal. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih pesan yang kedua, baiki wirid. Hafal wirid. Umur 40, belum lagi hafal doa selamat. Kan? Hafal doa yang muktabar yang ulama-ulama ajar. Hafal. Yang ketiga, tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, umur 40 ke atas, jangan lagi kamu tinggal Quran. Quran ni jangan, kalau ada tak reti lagi umur 40 tahun masih tak reti baca Quran, rugi. Hati-hati, tuan-tuan. Kita takut nanti kita tiada sahabat nanti di sana. Sahabi, Quran ni sahabi. Sahabat. Baca Quran sungguh-sungguh, belajar Quran sungguh-sungguh. Yang keempat, Imam Ghazali rahmatullah alaihi bagi tahu, amalan nawafil. Amalan nawafil ni membuatkan halawatul iman, indah ataupun manisnya iman. Kita ni jangan ingat kena buat wajib saja, kena buat sunat. Belajar seminggu sekali puasa sunat, belajar bangun tahajud. Kalau tak boleh setiap hari, bangun 3 hari sekali. Kalau tak boleh 3 hari sekali, seminggu sekali. Bangun awal, solat tahajud paling 2 rakaat. Solat duha, bila umur 40 tahun ke atas, jangan tinggal lagi solat duha, rugi. Kelima, bersahabat atau berdamping dengan guru-guru agama, para alim ulama. Hari ini, tuan-tuan, kecil besar, tua muda, dia maki, dia hina ulama. Dia tak pandai, dia tak boleh beza. Sedih kita. Kita Masya Allah, Quran masih sanggup baca. Kita rasa kita lebih ulama daripada ulama, Masya Allah. Rugi. Maka sebab itulah, tuan-tuan, ya, kedatangan ataupun Allah hantar kita di atas dunia ni umur 40, dah lebih daripada separuh umur, kan? Separuh abad dah umur itu. Balik pada Allah, bertaubat pada Allah. Tiap malam ada masa ataupun ada kesempatan, kita takut-takut itulah malam terakhir buat kita bertaubat pada Allah. Pagi petang jangan tinggal istighfar. Dan paling penting, jangan kita tinggal berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Nabi korban segala kehidupan Nabi untuk kita. Nabi SAW telah dijerut lehernya, telah ditabur pasir di kepalanya, telah diludah mukanya. Kita belum lagi solat maghrib tadi, orang tabur pasir di atas kepala kita. Kita solat di atas permaidani kapek, Masya Allah. Nabi SAW semasa solat sujud diletakkan perut unta
di tengkuk Nabi SAW, di belakang Nabi. Nabi nak bangun pun tak boleh. Keluar dari rumah pakaian putih comel. Bila balik sampai rumah petang, habis buat dakwah pakaian penuh dengan najis. Ini pengorbanan siapa tuan-tuan? Hari ini kita kenal agama kerana pengorbanan daripada insan yang sangat kita rindui dan kita sayangi. Mudah-mudahan tuan-tuan ada manfaat untuk kita semua, ada kebaikan untuk kita, menjadi saksi kepada kita nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, terima kasih semua yang baik semua datang daripada Allah. Kita sambung pada masa yang akan datang, banyak lagi mukjizat ni insya-Allah jika ada jemputan insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah sayang kita, Allah kasih kita, Allah ampuni kita, Allah redha kita. Kita baca doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau maha kaya ya Allah, kami semua fakir ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan umat ini ya Allah. Kasihani umat ini ya Allah. Kasihani kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami hina ya Allah. Kami bukan siapa-siapa ya Allah. Kami tiada apa ya Allah. Kami kerdil ya Allah. Ya Allah, satukan hati orang Islam ya Allah. Satukan hati ustaz-ustaz kami ya Allah. Satukan hati para ulama kami ya Allah. Ya Allah, jadikan maksud hidup kami, kecintaan kami pada akhirat ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bantu kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Maafkan kekurangan kami ya Allah. Baiki akhlak kami ya Allah. Baiki muamalat kami ya Allah. Baiki silaturahim kami ya Allah. Jaga anak isteri kami ya Allah. Jadikan keturunan kami orang yang menjaga agama dan solat ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami hina ya Allah. Setiap hari kami bawa najis dalam jasad kami ya Allah. Tapi kami ada masa kami sombong ya Allah. Kami lalai ya Allah. Kami bangga dengan pangkat jawatan kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dunia ini darul imtihan ya Allah. Ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Pimpin kehidupan kami ya Allah. Akhir kehidupan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang baik ya Allah. Orang yang sentiasa bertaubat ya Allah. Orang yang bertawakal berserah diri padamu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau mengetahui segala apa yang depan dan belakang, perkara nyata dan gaib ya Allah. Kami masih dalam suasana Covid ya Allah. Sedangkan Covid ini makhluk-Mu juga ya Allah. Tidak bergerak satu sel zahrah sekalipun, melainkan dengan perintah-Mu ya Allah. Engkau perintahkanlah makhluk Covid ini hilang ya Allah. Ya Allah, Engkau angkat wabah ini ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Kasihani umat ini ya Allah. Pandang kami ya Allah. Kasihani kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terima amal kami yang sedikit ya Allah. Pandang kami ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Selamatkan anak-anak muda kami ya Allah. Kami rindu pemuda-pemuda zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Putri-putri zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, jadikan putra dan putri kami berjuang menyambung kerja dakwah ini ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Pimpin kami semua ya Allah. Bantu kami ya Allah. Ada di kalangan saudara kami sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Ada di kalangan kami banyak masalah ya Allah. Engkau keluarkan dari masalah ya Allah. Ada di kalangan kami yang susah hati ya Allah. Engkau berikan kelapangan hati ya Allah. Masalah keluarga dan macam-macam masalah hutang ya Allah, Engkau lepaskan daripada masalah ya Allah. Ya Allah, kami tidak layak berdoa ya Allah. Jasad lidah kami ya Allah, tangan kami ya Allah penuh dengan dosa ya Allah. Tapi ya Allah, Engkau pandang kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Hari-hari Engkau beri kami kebaikan ya Allah. Sedangkan orang kafir Engkau beri makan ya Allah.
Ya Allah, apatah lagi kami, Ya Allah, maafkan kami, Ya Allah. Kami, Ya Allah, ampunkan kekurangan kami, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.